Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan melakukan persembahan bagi tugasan 2 bagi subjek profesionalism keguruan EDUP 2132. Saya Nabilah binti Kamaruzaman bersama rakan saya iaitu Nurul Nabilah binti Abdul Arif dan juga Nabilah binti Ahmad. Next. Baik, ini adalah merupakan soalan bagi tugasan kami di mana kami diberi tugasan untuk memilih satu isu semasa berkaitan dengan guru, dianalisis dan juga membentangkan isu tersebut berdasarkan 3 aspek utama iaitu etika, perundangan dan hak asasi manusia. Okey, jadi kami memilih satu isu iaitu seorang guru mengejek cara pemakaian pelajarnya sehingga pelajar tersebut bunuh diri di bilik tidur. Dan situasi ataupun isu ini berlaku di Pulau Pinang pada tahun 2020 di mana kami mengambil isu ini bersumber daripada jurnal artikel yang bertajuk Standard Guru Malaysia 2.0 dalam kemenjadian jiwa pendidik. Next. Baik, ini adalah bukti isu di mana kami menjumpai isu ini di dalam Harian Metro, online Harian Metro dan juga beberapa artikel di laman sosial, di laman media sosial yang lain. Kalau kita baca kepada artikel ini, dia mengatakan sinopsisnya di mana seorang guru telah mengejek seorang murid lelaki dan ianya dan murid lelaki itu didapati mengalami depresi dan seterusnya mengambil tindakan untuk membunuh diri di dalam bilik tidurnya sendiri. Ini adalah beberapa keratan daripada media sosial yang kami jumpa di Google search. Baik, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya Nurul Nabilah binti Abdul Arif untuk memperbincangkan isu ini melalui aspek etika guru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Abdul Arif akan meneruskan diskusi kupasan pada hari ini melalui perbincangan isu melalui aspek etika guru. Next. Jadi untuk pengenalan, etika perguruan dapat difahami sebagai satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa. Jadi di sini guru-guru bukan sahaja bertanggungjawab memperkembangkan kemahiran ilmu pengetahuan, bahkan juga merangkumi disiplin, sikap dan tingkah laku serta untuk menjaga nama profesion perguruan itu sendiri. Okay, next. Okey, jadi sebelum saya meneruskan kepada pembentangan seterusnya iaitu kod etika perguruan, saya ingin menceritakan sedikit tentang isu yang telah dipilih itu iaitu di mana seorang murid lelaki, pelajar lelaki berbangsa India berumur 16 tahun telah ditemui menggantung diri di kipas siling di rumahnya dengan kain selimut terikat di leher. Dan perkara tersebut berlaku di rumah pada 4 Februari 2020 dijumpai oleh ibu mangsa sendiri di mana ibu mangsa ketuk pintu berulang kali dan tidak mendapat apa-apa respon dan kemudian mengambil kunci pendua, membuka pintu menggunakan kunci pendua dan alangkah terkejutnya melihat anak beliau dalam keadaan menggantung diri. Dan pihak keluarga telah meminta pihak berkuasa untuk menyiasat insiden tersebut dan dipercayai kes ini berlaku adalah disebabkan oleh tekanan di sekolah di mana murid ni, pelajar ni pernah menyuarakan kepada ibu bapa dia untuk tukar kelas dekat sekolah tapi tidak mendapat layanan daripada pihak sekolah. Jika kita kaji balik, jika kita teliti dan amati betul-betul kenapa murid ni nak tukar kelas adalah disebabkan berpunca daripada dia terima ejekan daripada guru yang mengajar kelas dia sekarang. Di mana ejekan tu berupa kepada cara pemakaian dia, gaya rambut dia dan sebagainya. Jadi ejekan tu berbentuk sindiran, berbentuk memalukan, memperkecilkan dia, merasakan dia rasa maruah dia jatuh sebagai seorang pelajar, rasa malu menyebabkan dia akhirnya bertindak menghabiskan riwayat dia sebab dia tekanan yang terlampau di sekolah. Jadi di sini melalui kod etika perguruan ni sebenarnya banyak.
Tetapi saya memilih untuk memfokus kepada beberapa etika perguruan yang berkaitan dan berdasarkan pada isu yang dipilih, iaitu pelajar menggantung diri akibat diejek oleh guru di sekolah tadi. Okay, jadi untuk kod yang pertama ialah seorang guru tidak harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion keperguruan. Yang kedua, dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan murid-muridnya dan memandu mereka memperkembangkan potensi dari segi jasmani, emosi, intelek, daya cipta dan rohani. Dan yang ketiga ialah dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar. Jadi berbalik kepada isu ni, sekiranya guru tu sendiri, guru yang terlibat dalam isu ni tadi, berpegang kepada kod etika perguruan 3 ni, yang memfokus pada 3 ni, dia tidak akan bertindak begitu rupa untuk mengejek ataupun menghina murid sehingga murid tu akhirnya mendapat tekanan. Kalau lihat kat situ, boleh mencemarkan sifat profesion. Bila akhirnya berlaku kejadian bunuh diri ni, secara tidak langsung image profession keguruan tu akan tercemar dan menimbulkan persepsi negatif, tanggapan dan juga orang kata prasangka yang tidak menyenangkan daripada masyarakat. Berikutan tajuk headline di akhbar dan juga media sosial pun telah membabitkan nama guru tu sendiri. Guru membuli mental pelajar, pelajar bunuh diri akibat perbuatan guru, diejek oleh guru. Okay, jadi yang kedua pula tentang memperkembang potensi mereka dari segi jasmani, emosi. Di sini termaktub juga tentang emosi. Okay, guru tak semestinya terlibat dalam proses pengajaran sahaja, dia juga terlibat dalam perkembangan potensi emosi murid. Jadi dekat sini emosi murid dilihat tidak berkembang, malah diruntuhkan disebabkan oleh tindakan guru tu yang mengejek. Dan juga dia tidak harus membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa pelajar. Bila dah jadi insiden ataupun situasi macam ni, dia bukan sahaja melibatkan ibu bapa pelajar, malah juga seluruh masyarakat yang membaca akhbar tu. Okey, jadi kepentingan etika ni bukan sahaja menjadi penting dan perlu difahami oleh setiap guru supaya dia tahu apa yang perlu dilakukan, kefahaman dia sebagai seorang guru, dan juga dia bukan menjadi satu kayu ukur untuk memperbaiki tata susila dan tingkah laku guru sebagai penjawat awam. Okay, next. Okey, jadi berdasarkan kepada isu yang dipilih ni, saya akan memfokuskan kepada isu sikap guru, iaitu di mana di bawah isu sikap guru tu terdapat lagi 2 poin utama, iaitu yang pertama isu kesantunan guru dan yang kedua ialah isu kepedulian guru. Okay, next. Okey, kita pergi satu persatu bermula dengan isu kesantunan guru dahulu. Okay, menurut Mok Song Sang 2010, kajian beliau menyatakan bahawa kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan bersama oleh kelompok masyarakat sehingga kesantunan menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial, di mana usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid tu bermula dengan kesantunan guru terlebih dahulu. Dan berdasarkan perkembangan semasa dalam profesi guru, kesantunan guru ni dapat dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu yang pertama kesantunan berpakaian, kesantunan tingkah laku dan kesantunan berbahasa. Jika dilihat saya highlight perkataan kesantunan berbahasa tu kerana dia berkait rapat dengan isu yang dipilih, iaitu mengejek. Mengejek ni lebih kepada percakapan ataupun bahasa sehingga mencederakan emosi murid. Okay, next. Okey, berbalik pada isu tadi, isu pelajar bunuh diri ni, dalam etika ataupun kesantunan guru kita boleh kenal satu istilah iaitu demoralizing. Apa itu demoralizing? Demoralizing ni dapat difahami sebagai proses yang meruntuhkan moral pelajar sehingga mereka merasakan diri ni tak berguna, tak dihormati dan tidak dihargai. Di mana guru yang gemar mengejek dan menghina pelajar ni tadi akan menyebabkan pelajar tarik diri dan tidak yakin serta tidak berasa selesa untuk menyertai proses
PDP. Jadi kalau dalam isu ni kita dapat lihatlah guru yang mengejek tu dia telah membuat proses, dia telah membuat perbuatan demoralizing kepada murid, kepada pelajar yang bunuh diri ni tadi, sehingga menyebabkan beliau tidak selesa menyuarakan kepada ibu bapa untuk bertukar kelas, dan akhirnya setelah terlampau tertekan, tidak dilayan permintaannya, berkesudahan dengan tragedi bunuh diri akibat dari perbuatan demoralizing ni tadi. Okay, jadi kat sini membuktikanlah bahawa guru tu tidak mengamalkan kesantunan kepada murid. Okay, next. Okay, seterusnya dalam konteks seterusnya ialah isu kepedulian guru. Isu kepedulian guru ni dapat kita faham dalam istilah lain sebagai ambil peduli ataupun ambil berat terhadap orang lain berdasarkan kepada sikap keterbukaan dan perhatian. Menurut Nuriati, pada tahun 2010, kajian beliau menyatakan bahawa guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekali lagi saya tekankan kat sini ada perkataan emosi, bukan hanya pada jasmani murid sahaja. Emosi murid pun kita kena jaga juga. Okay. Jadi dalam isu pelajar bunuh diri ni tadi, guru seolah-olah tidak peduli, seolah-olah membuli dan tidak peduli langsung sama sekali tentang perkembangan mental dan emosi murid. Tidak berpatuh kepada aspek isu kepedulian tadilah. Sebab apa? Dia membiarkan emosi murid tercedera, emosi murid tertekan dengan tindakan mengejek dan meruntuhkan keyakinan serta motivasi murid tersebut. Guru juga dalam hal ni dilihat tidak menghormati murid serta menjatuhkan maruah murid sehingga menyebabkan tekanan yang terlampau. Okay, next. Okay, jadi daripada dua aspek utama yang saya terangkan tadi melalui isu kesantunan guru dan isu kepedulian guru, kita dapat lihat kesan isu pelajar bunuh diri ni antaranya ialah yang pertama, merosakkan dan mencemarkan imej profesion perguruan, di mana kat sini kita dah melanggar etika keguruan tu. Sebab apa? Bila dah jadi isu bunuh diri, kita dah libatkan nama guru. Guru tak bertanggungjawab, guru ni macam-macam persepsi negatif lah melalui masyarakat terhadap guru. Bukan sahaja guru yang terlibat terpalit, malah keseluruhan profesion keguruan sendiri turut terbabit disebabkan oleh insiden seperti ini. Okay, yang kedua, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Di mana bila guru terlibat secara tidak langsung, sekolah yang berlakunya kejadian antara murid dan guru ni turut akan terpalit. Kemudian yang ketiga, hubungan antara guru dan ibu bapa serta rakan sejawat menjadi kurang baik. Bila berlakunya insiden seperti ini dah melibatkan isu yang lebih besar, melibatkan masyarakat serta melibatkan keseluruhan negara lah. Dia akan menyebabkan hubungan guru tadi dengan rakan sejawat menjadi kurang baik. Apatah lagi dengan ibu bapa yang terlibat. Boleh jadi kes polis, kes saman, kes dan sebagainya lah. Dan akhirnya yang keempat, guru yang terlibat berasa serba salah, akhirnya menyebabkan emosi tidak stabil. Guru tadi yang terlibat ni akan rasa serba salah bila murid tu dah ambil nyawa dia sendiri, bila dah bunuh diri disebabkan perbuatan dia, akhirnya apa yang dia dapat bukan malah rasa seronok tapi serba salah dengan murid tu, dengan keluarga tu, hingga menyebabkan emosi tidak stabil, lalu tidak dapat menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang guru terhadap pelajar lain dengan baik. Okay, jadi itu sahaja untuk bahagian saya. Saya akan teruskan dan saya akan serahkan untuk Nabila binti Ahmad untuk teruskan dalam aspek perundangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan membincangkan isu ini dari segi aspek perundangan. Okey, mari kita lihat. Okey, apa yang kita dapat sinopsiskan adalah kes ini boleh disabitkan sebagai satu kes penghinaan ataupun penyalahgunaan kuasa ataupun wibawa seorang guru terhadap seorang pelajar yang mengakibatkan kepada satu kes yang sangat serius, iaitu kes bunuh diri. Okey, kalau kita tengok dalam perundangan Malaysia, terdapat tindakan yang tindakan ini dikategorikan sebagai merendahkan martabat seseorang ataupun penghinaan yang mana
dianggap sebagai maksudnya bila kita merendahkan martabat seseorang ataupun menghina seseorang, itu dah dikira sebagai satu penyalahgunaan undang-undang dan dia termasuk kepada pelanggaran undang-undang sivil. Okey. Dan jika guru ini memalukan murid tersebut melalui media, kita boleh sabitkan guru ini kepada satu tindakan yang melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, next. Okey, apakah itu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998? Akta ini menyatakan bahawa ia merupakan satu akta berkenaan undang-undang cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Dalam kata lain, kita tak boleh, even kita sebagai seorang guru, kita tak boleh menggunakan multimedia ataupun any media sosial untuk sebarang tindakan yang boleh menjatuhkan moral ataupun mengejek dan sebagainya. Okey, next. Selain daripada itu, jika ada bukti yang jelas bahawa guru tersebut secara sengaja dan tanpa hak melanggar hak asasi pelajar tersebut dengan mengejek cara pemakaian pelajar tersebut, maka tindakan tersebut juga dianggap sebagai penyalahgunaan wibawa ataupun etika seorang guru. Tindakan ini boleh disabitkan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan juga Akta Pendidikan 1996. Okey, apakah itu dasar perlindungan kanak-kanak? Dasar perlindungan kanak-kanak adalah selaras dengan falsafah konvensyen mengenai hak kanak-kanak yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan mereka. Maksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya nak kita nak membuli ataupun melakukan sesuatu kepada kanak-kanak. Diorang juga ada hak untuk dilindungi. Okey, kita pergi kepada lebih lanjut. Apakah itu Akta Kanak-Kanak? Akta Kanak-Kanak adalah penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental ataupun emosi kanak-kanak. Itu seperti kecederaan mental, tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan. Okey, itu adalah aspek yang sangat rendah, tapi sekarang ni isu yang disiarkan adalah bunuh diri. So dia dah terang-terangan melanggar Akta Kanak-Kanak yang dinyatakan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Okey, ini adalah phrases ataupun frasa yang menyatakan apakah itu Akta Kanak-Kanak, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2021. Okey, next. Akta Pendidikan 1996. Mengapa kita kata guru tersebut telah melanggar Akta Pendidikan 1996? Hal ini demikian, kita boleh baca daripada sini, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu. Maksudnya kita punya aim adalah untuk melahirkan generasi ataupun insan yang seimbang dan harmonis daripada segi jeris. Jeris tu apa? Jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual dan juga sosial. So maksudnya bila kita dah mengejek, benda tu akan menjadikan ketidakseimbangan murid ataupun insan tu daripada segi emosi. So jadinya guru tu boleh disabitkan di bawah Akta Pendidikan 1996 jugalah. Okay, next. Okay, ini adalah akta yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okay, sebagai kesimpulan dari segi perundangan, guru tersebut boleh disabitkan di bawah Undang-Undang Sivil iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika dia menyatakan ejekan itu melalui media sosial.
Okey, jika tidak, dia tidak akan disabitkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tetapi dia kebarangkalian untuk dia disabitkan di bawah akta lain adalah Akta Kanak-Kanak 2001 dan juga Akta Pendidikan 1996. Yang itu semua akan bergantung kepada bukti ada. Sebab kes ini yang ni adalah yang kita baca melalui kereta akhbar ataupun daripada artikel yang kita jumpa. Tapi dia tiada siasatan lanjut. Maksudnya even kes ni dah berlaku pada tahun 2020, so kita tak tahu siasatan ini dah sampai ke tahap mana sebab kita tak jumpa lagi kesimpulan sama ada guru ni telah dijatuhkan hukuman ataupun sebaliknya. Semua tu akan bergantung kepada penyiasatan dan juga bukti dan juga saksi lah yang dilakukan oleh pihak polis, peguam dan juga hakim lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Nabila Kamrul Zaman untuk slot seterusnya. Baik, terima kasih Nabila Ahmad. Baik, sekarang saya akan membincangkan isu utama yang kita fokuskan sekarang ini iaitu guru mengejek cara pemakaian pelajar sehingga mengakibatkan pelajar bunuh diri di bilik tidur. Dan saya akan mengupas perbincangan ini melalui aspek hak asasi manusia. Next. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan apa yang akan saya bincangkan, kita lihat dulu terlebih dahulu secara umum apa itu hak asasi manusia, iaitu keperluan asas untuk kesejahteraan seseorang dan juga wujud semenjak Allah menciptakan manusia itu sendiri. Dan ini hakikatnya hak asasi manusia merupakan keperluan asas dan bukanlah kehendak manusia. Di mana sebagai contoh hak asasi manusia kita tahu contohnya manusia perlukan udara yang segar, makanan yang berkhasiat dan air yang bersih. Itu adalah hak asasi, keperluan asas bagi manusia. Baik, seterusnya kita akan lihat hak asasi manusia berdasarkan dua pandangan besar yang berpengaruh bagi alam keseluruhannya, iaitu pandangan Islam dan juga pandangan Barat. Pertama sekali kita akan lihat kepada pandangan Islam, di mana Islam adalah agama yang mula-mula memperakui dan mendaulatkan hak asasi manusia. Sebagai contoh, kita lihat perubahan dari zaman jahiliyah kepada kedatangan Islam, di mana pada zaman jahiliyah khususnya pada zaman Firaun, di mana kaum wanita dan kanak-kanak perempuan dizalimi dan dibunuh hanya kerana jantina mereka. Jadi apabila kedatangan Islam di mana mengangkat kedudukan wanita dan juga martabat mereka dan dipelihara, dan ini merupakan satu elemen penting terhadap hak kebebasan dan kesamarataan bagi manusia. Malah pandang Islam ini juga ditegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 70 di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan sesungguhnya kami telah memuliakan status anak-anak Adam. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada pandangan melalui pandangan Barat. Okey, pandangan Barat mengatakan hak asasi seseorang manusia itu adalah hak yang mutlak bagi dirinya. Maksudnya hak yang mereka lebih fokus kepada kepentingan diri sendiri tanpa melihat kepada kepentingan secara keseluruhannya. Jadi melalui kefahaman ini kita dapat lihat pelbagai corak kehidupan manusia moden yang sebenarnya membawa ketamadunan manusia yang terkebelakang dan juga boleh berkemungkinan akan mengulangi kesilapan golongan manusia lampau yang pernah wujud sebelum kedatangan Islam itu sendiri, yang seperti yang mana yang saya jelaskan khususnya pada zaman Firaun itu. Jadi ini dapat kita lihat manusia melalui pemikiran ini dapat menjauhkan dari cara hidup yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah SWT untuk golongan manusia sendiri. Baik, seterusnya. Okey, hak asasi manusia ialah semua merangkumi seluruh alam sejagat dan ianya tidak semua makhluk sejagat, semua manusia sejagat, dan ianya tidak tertakluk kepada sesuatu bangsa. Contoh kita tahu kat Malaysia ni kita ada India, Cina dan Melayu. Agama Islam, agama Kristian, Buddha dan Hindu. Jantina pula merangkumi lelaki dan perempuan, serta kebolehan di mana merangkumi bakat ataupun potensi seseorang individu itu sendiri. Malah yang seterusnya adalah taraf sosioekonomi, di mana perbezaan latar belakang dari sudut sama ada seseorang itu bangsawan ataupun kaya dan miskin. Baik, seterusnya. Baik, ini adalah beberapa kategori hak asasi manusia untuk semua, di mana kita dapat lihat ada beberapa golongan iaitu kanak-kanak, orang kurang upaya, ibu tunggal, pekerja asing dan juga orang tua. Okey, seterusnya. Baik, saya akan upas. Okey, ini adalah
orang kata isi utama yang akan saya kupaskan berdasarkan apa isu yang kita perbincangkan, di mana melalui konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun CRC, dan ini konvensyen ini diterima oleh Perhimpunan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu pada 20 November 1989, dan konvensyen ini memberi tumpuan khususnya kepada kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus kepada aspek kelangsungan hidup atau survival, pelindungan, protection, perkembangan atau development, dan penyertaan participation yang mengandungi 54 perkara. Dan Malaysia menjadi ahli pada dalam konvensyen ini pada 17 Februari 1995. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah merupakan prinsip-prinsip umum yang dinyatakan di dalam konvensyen hak kanak-kanak yang di atas, iaitu tiada diskriminasi, kewajipan untuk mengambil kira kepentingan kanak-kanak, menghormati pendapat kanak-kanak, dan juga hak untuk nyawa, perlindungan dan perkembangan. Okey, kalau kita lihat kepada semua prinsip-prinsip umum ini semua adalah apa yang terkandung di dalam konvensyen hak kanak-kanak yang dinyatakan sebentar tadi. Baik, seterusnya. Okey, ini juga adalah hak kanak-kanak yang spesifik, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, di mana konvensyen itu menyatakan 54 perkara. Jadi apa yang berdasarkan isu yang kita bincangkan, di mana guru telah mengejek pelajarnya hanya kerana cara berpakaian, jadi guru itu sebenarnya telah mencabuli artikel 19 yang terdapat di dalam konvensyen hak kanak-kanak, di mana artikel 19 menyatakan perlindungan daripada penderaan dan pengabaian, di mana sepatutnya negara ni merangkumi masyarakat keseluruhannya hendaklah melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa atau orang lain yang bertanggungjawab bagi jagaan kanak-kanak itu. Jadi berdasarkan apa yang isu yang kita pilih itu, di mana guru itu telah pun mencabuli hak kanak-kanak dan juga telah pun melanggar hak kanak-kanak berdasarkan artikel 19 yang saya nyatakan ini. Baik, seterusnya kita lihat juga kepada dasar perlindungan hak kanak-kanak negara. Ini juga telah diperjelaskan oleh Nabilah Ahmad sebentar tadi, di mana penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu, contoh kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan juga perkembangan lambat. Jadi melalui isu yang kita utarakan, di mana kita lihat guru itu telah melakukan penderaan emosi kepada murid itu, di mana mengakibatkan murid itu mengalami gangguan emosi, dan seterusnya berkemungkinan murid itu mengalami kemurungan dan melakukan penyendirian di dalam bilik, dan seterusnya mengambil keputusan untuk membunuh dirinya sendiri oleh kerana tekanan emosi yang tidak mampu dibeban. Malah mungkin murid itu tidak mengetahui cara yang terbaik untuk mengatasi masalah emosi yang dialaminya. Dan dari sudut perspektif guru itu sendiri, dia telah pun melanggar dasar perlindungan hak kanak-kanak ini. Baik, yang secara kesimpulannya, saya akan simpulkan di sini, sebenarnya semua orang dewasa ni termasuklah daripada peringkat atasan, di mana kerajaan ini sendiri, kerajaan, ibu bapa, guru-guru serta seluruh masyarakat sebenarnya bertanggungjawab untuk melindungi hak kanak-kanak kerana mereka memiliki hak untuk hidup secara aman, sejahtera dan berbakna bagi mereka. Baik, itu saja daripada saya. Dan ini merupakan rujukan kami yang kami dapati untuk melakukan pembentangan ini. Itu saja daripada kami, kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.